Kau fikir kau boleh terlepas begitu sahaja? Naif sungguh. Razif menyangka dia sudah memiliki segalanya, tetapi istana kebahagiaannya dibina di atas penipuan yang kejam. Apabila pulang dari perjalanan perniagaan, dia memutuskan untuk masuk melalui pintu belakang untuk membuat kejutan. Namun, apa yang ditemuinya adalah wanita yang dicintainya sedang menghancurkan wanita yang telah melahirkannya. Bersedialah, kerana Anda akan menyaksikan sebuah kisah yang akan mengejutkan. Sebelum memulakan cerita ini, tulis di ruangan komen dari mana Anda menonton. Semoga Anda menikmati kisah ini. Jangan lupa untuk melanggan ya. Enjin kereta mewah Toyota Alphard berwarna perak itu mati dengan bunyi dengungan yang hampir tidak kedengaran, berhenti perlahan di hadapan pintu masuk agam sebuah rumah banglo mewah. Razif, yang letih tetapi berpuas hati, duduk seketika di dalam kendaraan, menikmati kesunyian yang berhawa dingin sebelum menghadapi dunia luar. 3 hari yang memenatkan di Singapura dipenuhi dengan mesyuarat tanpa henti, rundingan peringkat tinggi, dan makan malam diplomatik yang hampir tidak memberinya masa untuk tidur. Namun, semua usaha itu berbaloi. Penggabungan syarikat telah dimeterai dan akan membawa keuntungan berjuta-juta ringgit kepada syarikatnya. Dia menghela nafas lega, merasakan ketegangan di bahunya mula reda perlahan-lahan sambil menatap fasad rumahnya. Ketika melangkah keluar dari kereta, kasut kulit Italianya memijak mantap di atas jalan batu yang tersusun sempurna menuju ke pintu utama kediamannya di Damansara Heights, Kuala Lumpur. Rumah itu berdiri megah di hadapannya, sebuah monumen seni bina tropika modern yang bersinar di bawah terik mentari Malaysia. Setiap tiang, setiap tingkap, dan setiap perincian taman telah direka untuk memancarkan kuasa, kejayaan, dan kestabilan yang tidak tergoyahkan. Razif melonggarkan tali leher batiknya yang diperbuat daripada sutera, menjangkakan dengan senyuman saat dia akan melintasi ambang pintu dan disambut oleh keluarganya. Dia membayangkan aroma yang bersih, suhu yang sempurna, dan yang paling penting, kasih sayang daripada 2 wanita dalam hidupnya. Fikirannya terus melayang kepada ibunya, Mak Cik Salmah, yang berpindah tinggal bersama mereka baru 6 bulan yang lalu setelah puas dipujuk. Dia teringat gambaran ibunya di rumah pangsa kecil yang sempit di sebuah kampung di Perak, dikelilingi oleh kenangan dan keterbatasan ekonomi yang kini tidak lagi perlu. Meyakinkan ibunya untuk meninggalkan kehidupannya yang mandiri pada usia 72 tahun, bukanlah tugas yang mudah. Tetapi Razif merasakan itu adalah kewajiban sucinya. Ibunya telah mengorbankan masa muda, kesehatan, dan impian-impiannya, agar dia boleh memiliki masa depan cerah yang kini dinikmatinya. Membawa ibunya tinggal di rumah mewah ini adalah kemuncak semua janji masa kecilnya untuk memberinya kehidupan umpama seorang permaisuri. Sambil berjalan menuju ke pintu masuk, Razif memikirkan Diana, istrinya yang kecantikan dan keanggunannya sentiasa melengkapkan gambaran sempurna kehidupannya. Diana adalah, atau sekurang-kurangnya itulah yang diyakininya, tonggak penting dalam peralihan ibunya kepada kehidupan baru yang penuh kemewahan dan keselesaan modern ini. Dia teringat kata-kata manis istrinya ketika dia mencadangkan perpindahan itu, menunjukkan sikap yang begitu memahami dan bersedia membuka pintu rumahnya. Razif merasakan dirinya lelaki paling bertuah di dunia, kerana menemui pasangan yang menghargai keluarga sama seperti dirinya. Prospek melihat mereka berdua mungkin sedang minum teh bersama atau berbual-bual mesra memenuhi dadanya dengan kehangatan. Dia memutuskan untuk tidak masuk melalui pintu utama. Ingin memberikan kejutan yang tulus dan mengelakkan formaliti mengumumkan kepulangannya dengan bunyi kunci. Sebaliknya, dia membelok ke jalan sisi yang diapit oleh pagar pokok renek yang dipangkas rapi, yang menuju terus ke pintu belakang berhampiran dapur. Dia terhibur dengan idea muncul secara tiba-tiba, melihat wajah terkejut ibunya dan menerima pelukan spontan daripada Diana. Dia bergerak dengan berhati-hati, hampir seperti seorang budak nakal, merasai debaran kemudaan yang jarang dialaminya dalam kehidupan korporatnya yang penuh keseriusan. Taman sisi sedang mekar dengan bunga melur dan kemboja yang mengharumkan udara, satu perincian yang Diana berkeras untuk ditanam demi menawan hati para tetamu. Razif menyentuh kelopak bunga dengan jarinya sambil berjalan, memikirkan betapa jauh dia telah melangkah dari hari-hari suram ketika mereka tinggal di rumah sewa yang lembab. Setiap langkah di atas batu kerikil hiasan mengesahkan kemenangannya ke atas kemiskinan, sebuah pertempuran yang dimenanginya berkat ketabahan Mak Cik Salmah. Ibunya telah bekerja shift berganda di kilang tekstil, menjahit sehingga jari-jarinya berdarah hanya untuk membayar buku sekolahnya. Rasa terima kasih yang dirasakannya terhadap ibunya adalah lautan dalam yang tidak pernah surut, yang membimbing setiap keputusan keuangan dan pribadinya sejak dia mula mengerti.
Dia teringat malam-malam ketika ibunya pulang keletihan, berbau minyak mesin dan debu, tetapi masih mempunyai kekuatan untuk memeriksa kerja rumah matematiknya. Kenangan-kenangan itu adalah bahan api yang mendorongnya untuk lulus dengan cemerlang dari Universiti Malaya dan menakluki bursa saham Kuala Lumpur. Sekarang Makcik Salmah boleh berehat, berjalan-jalan di taman, membaca buku-bukunya, dan sekadar menikmati hidup tanpa tekanan untuk terus berjuang. Fikiran itu mengukir senyuman puas di wajahnya ketika dia sampai di pemegang pintu belakang. Dia memulas tombol dengan berhati-hati, memastikan mekanisme yang sentiasa dilincirkan dengan baik tidak mengeluarkan bunyi derit yang boleh mendedahkan kehadirannya sebelum waktunya. Dia melangkah masuk ke sebuah ruang legar kecil yang memisahkan taman dari dapur, ruang peralihan di mana pendingin hawa menyambutnya dengan selesa. Dia menanggalkan kotnya dan menyangkutnya di lengan, melicinkan kemeja putihnya agar tetap kemas, walaupun letih dari perjalanan. Dia hampir sahaja memanggil dengan suara yang kuat, mengumumkan kepulangannya dengan gembira, tetapi sesuatu menghentikannya betul-betul sebelum melintasi gerbang lengkung. Keheningan yang diharapkannya tiada. Sebaliknya, dia mendengar dentingan periuk dan suara yang jelas dari seseorang yang sedang bekerja keras di dapur. Itu normal, pikirnya. Mungkin ibunya sedang menyediakan sesuatu yang istimewa, mungkin salah satu masakan tradisionalnya yang sangat dia gemari. Namun, suasananya tidak terasa meriah atau tenang. Ada ketegangan yang terasa terapung di udara, padat dan berat. Razif menajamkan pendengarannya. Naluri sebagai seorang usahawan memberitahunya ada sesuatu dalam atmosfera itu yang tidak sepadan dengan adegan indah yang dibayangkannya. Dia mendekat sedikit lagi, bersembunyi di sebalik tiang hiasan, dan kemudian dia mendengar suara istrinya. Tetapi bukan nada manis yang dikenalinya. Nadanya tinggi, tajam, dan memancarkan kedinginan yang serta-merta membekukan darah di dalam uratnya. Itu bukan kata-kata sambutan atau perbualan santai. Itu adalah monolog agresif yang nampaknya ditujukan kepada seseorang yang tidak mampu membela diri. Razif mengerutkan dahi, keliru, coba memproses sama ada Diana sedang bercakap di telepon dengan perkhidmatan pelanggan atau bertengkar dengan orang lain. Tetapi tidak, suara itu tidak ditujukan kepada peranti elektronik. Ia ditujukan kepada seseorang yang hadir di dalam bilik itu, dan jawabannya adalah kesunyian yang patuh. Razif merasakan perutnya memulas, sensasi mual yang tiada kaitan dengan kelesuan penerbangan dari Singapura. Dia berdiri kaku seperti patung garam, beg kerjanya terasa berat di tangan seolah-olah dipenuhi timah. Rasa ingin tahu berubah pantas menjadi kebimbangan yang gelap, firasat bahwa dia akan menemui kebenaran yang akan mengubah hidupnya. Dia maju beberapa milimeter, cukup untuk mendapat sudut pandangan melalui pantulan pada ketuhar keluli tahan karat yang besar di dapur moden itu. Apa yang dilihatnya adalah ibunya, Makcik Salmah, membongkok di atas meja dapur, dan Diana berdiri di sebelahnya dengan postur yang dominan dan agresif. Gambaran itu bertentangan dengan semua yang Diana hantarkan dalam gambar, dan mesej adegan harmoni dan kebersamaan yang bahagia. Di sana tiada harmoni. Terdapat hierarki kejam di mana ibunya kelihatan mengecil, menjadikan dirinya kecil untuk menempati ruang yang lebih sedikit di rumahnya sendiri. Razif teringat panggilan video beberapa minggu terakhir di mana ibunya sentiasa tersenyum sekejap dan mengatakan, semuanya baik-baik saja, bahwa dia sedang berehat. Sekarang dia sadar bahwa senyuman itu tidak sampai ke matanya, bahwa ada kesedihan tersembunyi yang, dalam kesibukannya yang membutakan, telah dia pilih untuk diabaikan. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak lebih peka pada perincian, karena mempercayai secara buta naratif yang Diana sajikan kepadanya. Jantungnya mula berdegup kencang, menghentak tulang rusuknya seperti gendang perang, sambil menajamkan telinga untuk menangkap kata-kata yang tepat. Dapur yang biasanya menjadi tempat kehangatan kini, terasa seperti bilik soal siasat yang dingin dan steril di bawah cahaya lampu pereka. Dia memerhatikan Diana menuding dengan jari yang menuduh ke arah periuk yang menggelegak di atas dapur. Wajahnya berkerut dengan rasa jijik yang mutlak. Razif tidak percaya bahwa itu adalah wanita yang sama yang membelai belakangnya pada waktu malam dan bercakap tentang belas kasihan dan amal. Rasanya seperti melihat orang asing memakai kulit istrinya. Sebuah pendedahan yang mengerikan yang menghalangnya daripada bergerak atau bernafas dengan normal. Dia coba merasionalkan situasi itu, mencari alasan yang terdesak. Mungkin ibunya telah melakukan kesalahan serius, mungkin ada salah faham yang berbahaya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Razif tahu tidak ada justifikasi untuk nada penghinaan yang disaksikannya ketika itu di tempat suci rumahnya. Ibunya, wanita yang telah menentang mandur yang kasar,
dan birokrat yang perkauman untuk melindunginya, kini menggeletar di hadapan menantunya. Pemandangan itu memecahkan sesuatu di dalam diri Razif, rekahan di dunia sempurnanya yang mengancam untuk meruntuhkan seluruh bangunan kejayaannya. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, mengingati pelajaran kesabaran strategik yang telah dipelajarinya dalam dunia pelaburan berisiko tinggi. Jika dia masuk sekarang sambil menjerit, Diana boleh mencipta alasan, memanipulasi situasi, atau menyalahkan tekanan seketika. Dia perlukan lebih banyak maklumat. Dia perlu melihat sejauh mana ia telah berlaku, agar tidak meninggalkan ruang untuk keraguan atau pembohongan. Dia menarik nafas dalam, mengawal getaran tangannya, dan menjadi perisik di rumahnya sendiri, pemerhati senyap tragedinya sendiri. Aroma yang terapung di udara tidak salah lagi. Soto ayam, ubat masakan ibunya untuk sebarang penyakit fisikal atau jiwa. Aroma itu, yang bagi Razif bermakna cinta, keselamatan, dan rumah, nampaknya menjadi puncak konflik ketika ini. Ironinya pahit. Hidangan yang sama yang telah menenangkannya pada saat-saat terburuknya kini menjadi alasan kemarahan istrinya. Razif merasakan matanya bergenang, bukan kerana sedih, tetapi kerana kemarahan yang mula bangkit seperti gunung berapi. Setiap saat yang dihabiskan bersembunyi di sebalik tiang adalah satu penyeksaan, tetapi dia tahu ia perlu untuk menghadapi realiti tanpa penapis. Dia mengerling jam tangannya yang mahal, menandakan detik-detik, menyadari bahwa hidupnya kini terbahagi kepada sebelum dan selepas saat ini. Razif yang turun dari Alphard penuh ilusi, telah mati di lorong itu. Lelaki yang tinggal sekarang adalah seorang yang waspada, terluka, dan berbahaya jelas, bersedia untuk mendengar setiap suku kata beracun yang keluar dari mulut Diana. Cahaya matahari masuk melalui tingkap-tingkap besar, menerangi zarah-zarah habuk yang menari di udara, tidak peduli dengan drama manusia yang sedang berkembang di bawahnya. Razif mengetap giginya, mempersiapkan diri untuk apa yang akan disahkan oleh telinganya, berdoa agar dia salah. Tetapi di dalam hatinya, beban kebenaran sudah tertanam, berat dan tidak dapat dielakkan, memakukannya ke lantai marmar. Pentas sudah sedia, para pelakon berada di tempatnya, dan dia adalah penonton yang tidak rela bagi sebuah drama yang akan menghancurkan ketentramannya. Saya dah cakap secara khusus, jangan masak makanan jelik tu kalau ada tetamu nak datang. Suara Diana membelah udara seperti pisau tajam. Razif kaku di sebalik tiang, merasakan setiap perkataan menusuk dadanya dengan kekerasan yang tidak dijangka. Bukan hanya kelantangan suaranya, tetapi racun yang tersuling dalam intonasinya campuran keangkuhan dan rasa jijik yang tidak pernah didengarnya, ditujukan kepada sesiapapun. Sekarang satu rumah ni bau macam gerai tepi jalan yang murah. Menjijikkan, sambungnya sambil mengipas-ngipas udara dengan tangannya yang terjaga rapi, seolah-olah aroma soto itu adalah gas beracun. Razif melihat melalui sudut lengkung bagaimana ibunya menundukkan kepala, satu isyarat tunduk yang terasa menyakitkan dan asing baginya. Mak Cik Salma sentiasa berjalan dengan kepala tegak, walaupun ketika mereka memakai pakaian terpakai atau ketika orang mengejek lohat peraknya. Melihatnya kini direndahkan, menjadi sosok kecil yang ketakutan di hadapan wanita yang jauh lebih muda, menyebabkan Razif rasa sakit fizikal yang tajam. "Maaf Diana," bisik Mak Cik Salma. Suaranya menggeletar dan hampir tidak kedengaran. "Mak cuma buat soto sikit untuk diri sendiri. Mak rasa tak sedap badan sikit." "Jangan nak buat muka suci dan bagi alasan-alasan biasa awak tu," balas Diana, memotong permintaan maaf wanita tua itu tanpa sekelumit belas kasihan. "Awak tahu bediuk apa yang awak buat. Ini taktik pasif-agresif untuk tanda kawasan dengan bau-bauan awak." Diana berjalan mengelilingi pulau dapur. Tumit kasutnya bergema dengan autoriti tentera di atas jubin seramik import. "Esok saya ada majlis pengajian. Orang-orang penting akan datang. Dan saya tak akan biarkan mereka fikir kita tinggal dalam rumah flat cost rendah." Kata-kata rumah flat cost rendah menghantam Razif dengan kekuatan tukul besi, mengingatkannya pada penghinaan yang pernah didengarnya di halaman sekolah puluhan tahun lalu. Dia bersandar pada marmar dinding yang sejuk, terasa sesak nafas, tidak mampu memproses bahwa istrinya menggunakan bahasa seperti itu. Diana sentiasa menonjolkan dirinya sebagai seorang yang kosmopolitan, berfikiran terbuka, pencinta budaya global, dan pembela kepelbagaian di majelis-majelis amalnya. Mendengarnya sekarang seperti melihat topeng porselin yang sempurna jatuh untuk mendedahkan wajah hodoh dan penuh kebencian di bawahnya. "Tolong, Mak akan bersihkan semuanya sekarang," kata Mak Cik Salma, mengambil kain dengan tangan tuanya yang berkedut dan mula membersihkan kotoran yang tidak kelihatan dengan panik. "Mak akan pasang kipas, buka semua tingkap. Bau ni akan hilang sekejap lagi, Mak janji."
Keputusasaan dalam suara ibunya terasa nyata, ketakutan menyebabkan masalah, teror menjadi beban kepada keluarga anaknya. Razif terpaksa menggigit penumbuknya agar tidak menjerit, agar tidak merempuh masuk ke dalam bilik, dan menghentikan penghinaan yang tidak tertanggung itu pada saat itu juga. Mulai sekarang, awak akan makan di dapur belakang. Saya dah cakap sebelum ni, tapi nampaknya awak tak faham, vonis Diana dengan dingin. Saya tak nak tengok muka awak masa makan malam. Dan sudah tentu saya tak nak hidu sampah yang awak masak di dapur saya ni. Perintah itu diberikan dengan begitu bersahaja, seperti seseorang yang mendisiplinkan haiwan yang tidak patuh, bukan ibu kepada suaminya. Razif merasakan kakinya lemah. Dunia berputar di sekelilingnya, sementara gambaran ibunya makan di dapur belakang tempat simpanan barang dan cucian terbentuk di dalam fikirannya. Bingkai emas ijazah universiti dan anugerah perniagaannya yang menghiasi lorong seolah-olah mengejeknya pada saat ketidakberdayaan ini. Semua kejayaannya, semua jutaan yang dikumpulkan, semua pengaruh yang diperolehnya tidak berguna untuk melindungi orang yang paling penting baginya. Dia sadar bahwa dia telah gagal dalam tugasnya yang paling asas, menghormati dan menjaga orang yang memberinya kehidupan dan peluang. Bunyi langkah yang diseret, dan esakan tertahan yang datang dari dapur, menunjukkan bahwa ibunya sedang mematuhi perintah kejam itu. Razif faham bahwa dunia sempurnanya, gelembung kebahagiaan yang disangkanya didiami, bertumpu pada dasar penipuan yang busuk. Retakan mula muncul di mana-mana, mengancam untuk meruntuhkan struktur perkahwinannya dan harga dirinya. Dia berdiri kaku, bernafas tercungap-cungap, mendengar orang yang tidur di sebelahnya setiap malam menghancurkan jiwa ibunya. Beg kerjanya tergelincir dari jari-jarinya yang kebas kerana terkejut, mendarat tanpa bunyi di atas permaidani lorong, meredam hentakan. Dan satu lagi, sambung Diana. Suaranya penuh penghinaan yang seolah-olah tidak berkesudahan, mengejar Makcik Salma walaupun ketika beliau berundur. Berhenti tinggalkan cermin mata murah awak tu, merata-rata di ruang tamu, di atas meja, di sofa. Kekejaman itu nampaknya menjadi satu sukan baginya. Satu cara untuk menjalankan kuasa ke atas seseorang yang tidak boleh membalas demi cinta kepada anaknya. Ini bukan rumah orang tua awam, di mana awak boleh sepahkan barang-barang buruk awak di rumah rekaan saya. Mak simpan dalam bilik saja. Maaf, kadang-kadang mak lupa, kedengaran suara Makcik Salma sudah lebih jauh, mungkin berundur ke kawasan perkhidmatan. Bilik awak? Ini rumah aku. Faham? Potong Diana dengan nada pemilikan yang agresif. Razif belikan untuk aku, untuk kita. Bukan untuk orang tua kampung yang hampir tak boleh berbahasa Melayu dengan betul selepas tinggal di KL 30 tahun. Ayat terakhir itu bergema dengan gema yang khusus, menyerang maruah dan sejarah perjuangan Makcik Salma. Razif merasakan simpulan di kerongkongnya begitu besar, sehingga menghalangnya untuk menelan. Campuran kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang membara. 30 tahun. Ibunya sudah 30 tahun di Kuala Lumpur. Bekerja tanpa henti, membayar cukai, membesarkan seorang warga negara yang teladan, dan beginilah cara Diana yang tidak pernah perlu bekerja di kilang bercakap tentangnya apabila dia tiada untuk membelanya. Ketidakadilan situasi itu membakar kulitnya, membuatnya mempersoalkan setiap saat bahagia yang pernah dilaluinya bersama istrinya. Mak cuba tak ganggu sesiapa, sungguh. Bisik Makcik Salma, suaranya pecah oleh tangisan yang tertahan, satu rayuan belas kasihan. Ya, dan awak gagal sepenuhnya, sembur Diana tanpa sekelumit pun empati. Awak tahu tak betapa malunya bila kawan-kawan saya tanya tentang pembantu rumah, dan saya terpaksa jelaskan bahwa itu ibu suami saya. Rasa malu sosial nampaknya menjadi satu-satunya kebimbangan, sebenar Diana statusnya dan persepsi rakan-rakannya. Mereka pandang saya dengan begitu kasihan, fikir yang saya terpaksa menanggung awak, tambah Diana, memaku-paku terakhir di jantung wanita tua itu. Bunyi kerusi yang diseret di atas jubin membuatkan Razif bergidik, membayangkan ibunya mengumpulkan barang-barangnya. Melalui lengkungan, dia sempat melihat sekilas sosok kecil ibunya yang membongkok, mengambil mangkuk dan sudu-sudunya seperti seorang pencuri. Ia adalah gambaran kekalahan total, sang matriark yang kuat dan bangga direndahkan menjadi seorang penceroboh di rumah anaknya sendiri. Mulai sekarang, awak makan di dapur belakang, tutup pintu dan jangan keluar sampai siap. Dan dah diberi angin, perintah Diana. Saya tak nak tengok awak masa makan. Awak rosakkan selera saya. Dan saya tak nak tetamu-tetamu saya tertanya-tanya kenapa ada nenek kolot berkeliaran. Dehumanisasi itu lengkap. Bagi Diana, Makcik Salma bukan seorang insan. Beliau adalah perosak, satu ketidakselesaan estetik dalam majalah kehidupan sempurnanya. Razif merasakan air mata mengalir sendirian di pipinya.
panas dan penuh kesakitan. Fikirannya tenggelam dalam adegan-adegan yang tidak terkira dari bulan-bulan terakhir, memutar ulang kenangan dan melihat tanda-tanda yang telah diabaikannya. Penjelasan manis Diana kini bergema dalam ingatannya, memperoleh makna yang jahat dan manipulatif. "Ibu awak lebih suka makan malam awal, sayang. Katanya perutnya sakit kalau makan lewat." Diana telah mengatakannya begitu kerap dengan senyuman. "Oh, Makcik Salma, suka ada ruang sendiri." Dia kata dia lebih selesa tonton rancangannya di biliknya. Setiap pembohongan diucapkan dengan keprihatinan yang begitu meyakinkan, dengan lakonan yang layak mendapat anugerah. Razif telah mengagumi Diana kerana begitu akomodatif, kerana memahami keanehan budaya ibunya, katanya. Sekarang dia melihat bahwa pemahaman itu sebenarnya adalah segregasi, apartheid domestik yang diatur dengan teliti di bawah hidungnya sendiri. Dia merasa bodoh, buta, dan bersalah kerana membiarkan ini terjadi selama setengah tahun. Adakah tanda-tanda? Tentu saja ada. Semakin menarik dirinya ibunya, pandangan sedihnya, diamnya di pagi hari, keengganannya untuk turut serta dalam perjumpaan keluarga, fakta bahwa dia berhenti menceritakan kisah harinya atau bertanya tentang pekerjaannya. Dia mengaitkan semuanya dengan usia, kesukaran menyesuaikan diri dengan rumah baru yang besar, nostalgia. Betapa salahnya dia. Ibunya bukan tua atau bernostalgia. Dia ketakutan dan sedang dihancurkan secara sistematik. Bunyi klik perlahan pintu dapur belakang yang ditutup bergema seperti tembakan meriam dalam keheningan rumah. Razif mendengar tumit kasut Diana menjauh di atas jubin dapur. Kemungkinan besar menuju ke tangga utama. Pasti dia naik untuk bersiap sedia untuk majelis pengajiannya atau untuk berehat, puas dengan satu lagi hari yang berjaya dalam perang psikologi terhadap ibu mentuanya. Dia perlu melihat lebih banyak, memahami skala sepenuhnya sebelum bertindak. Dia perlu menjadi dingin seperti ais untuk menegakkan keadilan. Razif menjauh dari pintu masuk dapur dengan gerakan senyap seperti hantu, berundur ke taman sisi tempat dia bermula. Jantungnya berdebar dengan irama yang panik, tetapi fikirannya sedang merancang satu rancangan untuk mendedahkan kepalsuan itu secara langsung. Dia perlu menyaksikan perubahan itu, melihat transisi dari raksasa menjadi istri penyayang dengan matanya sendiri untuk benar-benar mempercayainya. Dia berjalan kembali ke Alphardnya. Langkahnya berat di atas kerikil, merasakan beban dunia di bahunya. Dia masuk ke dalam kereta dan menutup pintu dengan kuat. Kemudian dia menghidupkan enjin, sengaja membuat bunyi deruman yang kuat. Dia ingin mengumumkan kedatangannya seperti biasa, memberi isyarat bahwa tuan rumah sudah pulang. Dia menunggu beberapa saat, mengira dalam hati, memberi masa kepada mesin pembohongan itu untuk mula bergerak di dalam rumah agam itu. Kemudian dia mematikan enjin, mengambil beg kerjanya, dan berjalan ke pintu utama, menyusun wajahnya menjadi topeng yang neutral. Transformasi di dalam rumah itu pasti bermula serta-merta, tepat seperti yang telah dikiranya dengan dingin dari luar. Melalui tingkap sisi ruang legar, Razif sempat mengamati gerakan tergesa-gesa di dalam. Dia melihat bagaimana wajah Diana berubah, seolah-olah memakai topeng fizikal, melembutkan rautnya dan memadamkan kemarahan. Seringai kejam menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi hangat, ramah, dan terlatih dari kebahagiaan suami istri. Dia merapikan rambut hitamnya dengan gerakan cepat, menyesuaikan baju kurung sutranya, dan berlari ke arah dapur belakang. Razif membayangkan kata-katanya, berpura-pura manis, untuk mengeluarkan Makcik Salma dari pengasingan paksanya sebelum dia masuk. "Mak sayang, Razif dah balik." Keluarlah dari situ. Dia hampir boleh mendengar nada palsu dan manis itu. "Jom, kita duduk di ruang tamu. Mak tak patut duduk sorang-sorang kat belakang ni. Apa pula katanya nanti?" Razif memasukkan kuncinya ke dalam lubang kunci pintu utama, memutarnya perlahan dan memastikan bunyi logamnya bergema. Dia membuka pintu dan menjerit dengan suara yang cuba dikekalkannya, tetap stabil walaupun kemarahan membakar kerongkongnya. "Sayang, abang dah balik." "Mak, saya dah sampai rumah," dia mengumumkan sambil melangkah masuk ke ruang legar dengan tangan terbuka. Diana muncul hampir serta-merta, berlari menyambutnya dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan yang kini kelihatan mengerikan baginya. "Razif, selamat pulang sayangku," serunya, melompat ke dalam pelukannya dan memberinya ciuman di pipi yang terasa seperti satu pengkhianatan. Dia mengambil beg kerjanya dengan rajin dan membawanya ke ruang tamu, melakonkan peranan istri yang sempurna. "Tengok siapa yang temankan saya hari ini," kata Diana, melingkarkan lengan posesif di pinggang Razif. Dia menunjuk ke sofa di mana Makcik Salmah duduk kaku, matanya terbuka lebar kerana kebingungan dan ketakutan yang masih tersisa.
Saya dengan Ma awak habiskan hari yang indah bersama. Kan Ma? Tanya Diana dengan senyuman yang tidak membenarkan sebarang percanggahan. Mata ibunya bergerak pantas di antara mereka, mencari jawaban yang betul agar tidak menyebabkan konflik. Ya, bisik Makcik Salma, hampir tidak kedengaran. Meramas tangannya di pangkuannya, seolah-olah mencari keselesaan dari sentuhannya sendiri. Hari ini Mak buat soto yang luar biasa, sambung Diana dengan lakonan yang sempurna, layak untuk pentas teater. Satu rumah ni wangi, aromanya sangat mesra. Saya asyik cakap kat dia yang kita ni dimanjakan dengan masakan lazatnya. Diana berbohong tanpa segan silu. Razif menatap ibunya, merasakan teror tersembunyi di sebalik senyuman sopan dan paksanya. Ini adalah wanita yang pernah memimpin kelas 40 orang murid dengan autoriti, yang pernah berdebat tentang sastera dan puisi. Kini dia hanya diam, ketakutan dan ditundukkan, dipaksa untuk menyokong pembohongan algojonya untuk melindungi anaknya. Mak buat soto? Tanya Razif dengan hati-hati, menguji naratif Diana, memerhatikan setiap ekspresi mikro. Ya, Mak masak sepanjang petang dengan penuh kasih sayang, jawab Diana dengan santai, tanpa berkelip. Saya dah cakap tak payah susah-susah, berehat je. Tapi awak tahulah betapa murah hatinya, Mak. Sentiasa fikirkan orang lain. Keberanian pembohongan itu mengagumkan, mengubah penderaan menjadi anekdot kepedulian dan perhatian keluarga. Kebingungan di wajah Makcik Salmah amat memilukan. Dia menatap Diana dengan kekeliruan dan ketidakpercayaan yang mutlak. Dia kelihatan cuba mendamaikan wanita ramah, yang memujinya dengan raksasa yang telah menghinanya beberapa menit sebelumnya di dapur. Luar biasa, kata Razif dengan suara kosong, merasa seperti sedang berlakon dalam sebuah drama surrealis dan mengerikan. Mesti sedap sangat. Saya selalu rindu masakan Mak bila berjauhan. Oh, saya akan ambilkan sikit untuk awak. Duduklah, berehat, kata Diana, menuju ke dapur dengan langkah ringan dan melayani. Makcik Salmah ditinggalkan sendirian dengan Razif sejenak, tetapi pandangannya terpaku pada Permaidani, takut untuk bersuara. Razif ingin memeluknya, memberitahunya bahwa dia tahu segalanya, tetapi dia tahu kamera dan telinga Diana ada berdekatan. Makan malam berlalu dalam kabus ketidaknyataan, dengan Diana mengisi kesunyian dengan perbualan remeh tentang cuaca dan jiran-jiran. Razif memerhatikan ibunya makan dalam diam, dengan pergerakan kecil dan berhati-hati, takut membuat sebarang bunyi. Diana, sebaliknya, bercakap dengan penuh semangat tentang betapa dia menikmati kehadiran Makcik Salmah di rumah dan betapa baiknya hubungan mereka. Sungguh satu rahmat ada Mak di sini, Razif. Rumah ni rasa lebih lengkap, katanya sambil menuangkan teh. Razif mengangguk sambil menghirup tehnya untuk menelan hempedu yang naik ke kerongkongnya di hadapan begitu banyak kemunafikan. Dia sedar dengan kengerian yang semakin memuncak bahwa adegan ini telah berulang tidak terkira kali dalam 6 bulan terakhir. Setiap makan malam yang bahagia, setiap laporan positif adalah satu rekaan untuk menjaganya tetap patuh dan percaya sementara ibunya menderita. Diana telah membina tembok senyuman palsu di sekeliling kekejamannya, mengasingkan Makcik Salmah sepenuhnya. Razif merasa mual, bukan kerana makanan, tetapi kerana toksisitas yang telah dibiarkannya menjangkiti rumah sucinya. Setelah makan malam selesai, Diana menghantar Makcik Salmah ke biliknya dengan perhatian yang berlebihan, melayannya seperti seorang tetamu kehormat. Rehat baik-baik ya, Mak. Esok akan jadi hari yang menyeronokkan lagi, katanya dari pintu sambil mematikan lampu. Apabila Diana kembali ke bilik utama, dia menghela nafas seolah-olah keletihan kerana kebaikannya. Mak tu manis orangnya, tapi perlukan banyak perhatian, komennya kepada Razif sambil menanggalkan solekannya, menanam idea beban secara halus. Razif memerhatikannya dari katil, merasa seperti tidur dengan musuh yang berbahaya dan penuh perhitungan. Kepercayaan telah hancur tanpa dapat diperbaiki, digantikan oleh syak wasangka yang dingin dan analitikal. Dia perlu tahu sejauh mana penipuan ini berjalan. Dia memerlukan bukti nyata yang tidak boleh disangkal. Malam itu, tidur tidak akan datang untuk Razif. Dia ada misi yang harus diselesaikan dalam bayang-bayang rumahnya sendiri. Malam itu, rumah mewah itu tenggelam dalam keheningan yang dalam, hanya dipecahkan oleh dengungan jauh sistem pendingin hawa. Razif tetap terjaga dengan mata terbuka dalam kegelapan, merasakan kehangatan tubuh Diana di sebelahnya. Nafasnya yang tenang dan berirama sangat kontras dengan badai kebingungan dan kemarahan yang menggerogotinya dari dalam. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat gambaran ibunya membongkok di dapur, dipermalukan dan kecil. Dia memerlukan bukti, demonstrasi nyata dari apa yang telah disaksikannya untuk menghadapi Diana tanpa kemungkinan dia terlepas. Pada pukul 3 pagi,
Ketika dia yakin istrinya berada dalam fasa tidur paling dalam, dia bangun. Dia bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan wanita yang kini kelihatan seperti orang asing yang berbahaya baginya. Dia keluar dari bilik utama dan berjalan tanpa alas kaki, melalui lorong berkarpet menuju ke bilik kerjanya di sayap barat. Sistem keselamatan yang telah dipasangnya 2 tahun lalu, satu tindakan yang Diana sebut paranoid, tiba-tiba terasa seperti satu rahmat dari Tuhan. Dia menutup pintu bilik kerja dengan lembut dan menghidupkan komputernya. Cahaya biru skrin menerangi wajahnya yang tegang. Jari-jarinya terbang di atas papan kekunci, memasukkan kata laluan pentadbir untuk mengakses pelayan kamera rumah. Sistem itu menyimpan audio dan video definisi tinggi selama 30 hari terakhir di awan. Razif mula meninjau rakaman minggu terakhir, mempercepat jam-jam aktiviti rumah tangga yang membosankan. Jantungnya berdebar kencang setiap kali dia melihat Diana dan ibunya bersama dalam mana-mana bingkai kamera. Akhirnya, dia menemui apa yang dicarinya dalam rakaman dari 3 hari lalu di lorong tingkat bawah. Di sana, Diana menyudutkan ibunya ke dinding, menuding jari ke dadanya dengan postur yang mengancam. Dia menaikkan kelantangan pembesar suara ke maksimum, mendekat ke skrin agar tidak terlepas sebarang perincian. Walaupun sakit untuk melihatnya, audionya cukup jelas untuk menangkap serpihan perbualan sepihak dan kejam itu. "Awak tak layak duduk sini. Awak ni beban. Baliklah ke tempat asal awak dan tinggalkan kami dengan aman," desis Diana. Bahu ibunya merosot dengan setiap pukulan lisan. Marwahnya dilucutkan lapis demi lapis, minit demi minit. Razif rasa ingin muntah, tetapi memaksa dirinya untuk terus mencari. Dia perlu mendokumentasikan corak penderaan yang sistematik. Dia menemui video lain di dapur, bertarikh seminggu sebelumnya, yang menunjukkan adegan yang lebih menyakitkan lagi. Diana kelihatan membuang karipap yang ibunya sediakan dengan penuh kasih sayang terus ke dalam tong sampah. Makcik Salma memerhati dari pintu dengan air mata berlinangan dan tangan tergenggam, melihat kerja keras dan kasih sayangnya dihancurkan. Sampah kampung yang menjijikkan. "Aku tak akan biarkan suami aku gemuk sebab benda ni," kata Diana tanpa bersusah payah merendahkan suaranya. Kejahatan dalam tindakannya disengajakan, direka untuk menyakiti di tempat yang paling sakit di kebanggaan dan cinta seorang ibu. Tangan Razif menggeletar saat menyimpan klip-klip video itu di dalam folder yang selamat dan dienkripsi. Setiap file lebih memberatkan daripada sebelumnya. Sebuah galeri kengerian domestik yang membongkar kehidupan yang disangkanya dia miliki. Dia terus mundur dalam masa, menemui insiden di ruang tamu, di taman, malah di pintu masuk rumah. Pada satu ketika, Diana telah menyembunyikan surat-surat Makcik Salma, surat daripada kawan-kawan lamanya, dan kemudian menafikan pernah melihatnya. "Mungkin Mak yang hilangkan. Mak kan dah tua dan nyanyuk," kata Diana sementara Makcik Salma mencari surat-suratnya dengan terdesak. Ia adalah satu kempen gaslighting, satu usaha yang terancang untuk membuat Makcik Salma percaya bahawa beliau sedang kehilangan akal. Razif menggosok matanya yang letih, merasakan beban pengkhianatan seperti batu besar di dadanya. Ini bukan hanya kekejaman, ia adalah rancangan metodis untuk mengasingkan dan menghancurkan ibunya secara psikologi. Diana mahu Makcik Salma pergi, atau mahu Razif menghantarnya ke rumah jagaan, dan dia sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapainya. Wanita yang dinikahinya adalah seorang ahli strategi kesakitan, seorang manipulator pakar yang beroperasi dalam bayang-bayang. Dia memandang keluar jendela bilik kerja, melihat langit mula terang dengan warna fajar pertama. Dia tidak tidur sama sekali, tetapi adrenalin dari kemarahan membuatnya tetap terjaga dan fokus seperti laser. Dia tahu, dia mempunyai cukup bahan visual, tetapi perlu mengukuhkan semuanya dengan saksi manusia jika mungkin. Dia memikirkan Wati, pembantu rumahnya yang menghabiskan sepanjang hari di rumah dan pasti telah melihat segalanya. Dia mematikan monitor, membiarkan bilik kerja dalam keremangan, dan duduk di kerusi kulitnya, merenungkan langkah seterusnya. Pertempuran untuk rumahnya dan marwah ibunya baru sahaja bermula, dan dia tidak berniat untuk kalah. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahawa setiap air mata yang ibunya titiskan akan dibalas dengan keadilan tanpa belas kasihan. Ketika dia keluar dari bilik kerja, matahari sudah menerangi lorong-lorong. Tetapi bagi Razif, rumah itu tidak pernah terasa segelap ini. Pagi berikutnya, dia menunggu dengan sabar, sehingga rutin harian bermula, memerhatikan Diana dengan mata yang baru. Dia bertindak normal, menyediakan jus avokadonya, dan bercakap tentang rancangan senam paginya, tidak menyedari badai yang akan datang. Razif mengangguk dan tersenyum secukupnya agar tidak menimbulkan kecurigaan, menyimpan kad trufnya untuk saat yang tepat. Perangkap sudah dipasang,
dan Diana sedang berjalan terus ke dalamnya tanpa mengetahuinya. Setelah Diana pergi dengan keretanya menuju ke kelas senam eksklusifnya, rumah menjadi sunyi dan tegang. Razif tahu dia mempunyai jendela waktu yang terhad sebelum dia kembali untuk makan tengah hari. Dia menuju ke kawasan perkhidmatan, mencari Wati, pembantu rumahnya yang sudah 3 tahun bersama mereka. Wati sentiasa menjadi kehadiran yang diam dan efisien, tetapi Razif teringat pernah melihatnya berbual mesra dengan ibunya di taman. Dia menemuinya di bilik Dobby, melipat tuala putih dengan ketepatan dan bersenandung perlahan. Melihat Razif masuk, Wati terkejut, menjatuhkan tuala dan meletakkan tangan di dadanya dengan gugup. "Encik Razif, saya tak sangka Encik ada di sini. Perlukan apa-apa ke?" Tanyanya cepat, mengelak pandangan langsung. Bahasa tubuhnya menjeritkan ketidakselesaan, seolah-olah takut ditegur untuk sesuatu yang tidak dilakukannya. "Wati, bertenang. Saya tak perlukan apa-apa pakaian." Razif memulakan dengan nada lembut untuk cuba menenangkannya. Dia menutup pintu bilik Dobby di belakangnya untuk memastikan privasi, yang membuat mata Wati terbuka lebih lebar. "Saya perlu tanya sesuatu yang sangat penting, dan saya perlukan awak untuk benar-benar jujur dengan saya. Tolong." Dia mendekat sedikit, menjaga jarak yang sopan. "Ini tentang ibu saya, tentang Makcik Salma. Awak ada nampak apa-apa yang luar biasa dalam layanan terhadapnya?" Tanya Razif terus terang, memerhatikan reaksinya. Tangan Wati membeku di atas timbunan tuala. Buku-buku jarinya memutih kerana tekanan. Mata gelapnya secara naluriah mengarah ke pintu tertutup, mencari bayangan Diana, takut didengari. "Encik Razif, saya tak nak cetuskan masalah. Saya perlukan kerja ni." Dia tergagap dengan suara bergetar. "Tolong, Wati. Saya perlu tahu kebenaran untuk melindungi ibu saya," desak Razif. Suaranya penuh dengan emosi tulus. "Saya tahu ada sesuatu yang berlaku. Saya dah nampak. Tapi saya perlukan awak beritahu apa yang awak saksikan bila saya tiada." Penyebutan melindungi ibunya nampaknya memecahkan penghalang di dalam diri pekerja itu. Wati menghela nafas dalam, seolah-olah telah membawa rahsia yang terlalu berat terlalu lama. Longsoran emosi pecah di ruangan kecil itu, fikir Razif, saat Wati mula berbicara. Suara wanita itu bergetar saat mengungkapkan berbulan-bulan kekejaman yang disaksikan dalam diam. "Puan Diana. Dia hina ibu encik dengan panggilan-panggilan yang mengerikan sepanjang masa," aku Wati sambil merendahkan suara. "Dia panggil orang tua kampung tu. Dia kata orang macam tu rosakkan reputasi, dan macam-macam lagi yang lebih teruk encik. Dia paksa Makcik Salmah makan seorang diri di bilik ni," sambung Wati sambil menunjuk ke meja lipat kecil di sudut. "Dia kata Makcik berbau, masakan Makcik menjijikkan, dan dia loya tengok Makcik makan." Razif merasa mual sendiri membayangkan ibunya duduk di sana, dikelilingi detergen dan pakaian kotor. Gambaran itu begitu tidak bermaruah hingga dia sukar bernafas. Kemarahan bergelora di perutnya seperti asid. Kadang-kadang, Puan Diana buang makanan yang ibu encik masak ke dalam tong sampah di depannya, tambah Wati, matanya bergenang. "Saya dah nampak ibu encik menangis dalam diam berkali-kali, mengutip sisa-sisa dari tong sampah bila Puan tak nampak." Razif terpaksa bersandar pada mesin basuh agar tidak rebah. Lututnya lemah di hadapan kebrutalan cerita itu. "Kenapa awak tak beritahu saya sebelum ni, Wati? Kenapa tunggu begitu lama?" tanyanya dengan kesakitan. "Puan Diana ugut saya, encik," kata Wati, kini menangis terang-terangan. "Dia kata dia akan terus pecat saya kalau saya cakap apa-apa pada encik atau sesiapa. Dia kata, tak ada siapa akan percaya pembantu rumah macam saya berbanding puan rumah, bahawa encik akan dengar cakap dia. Manipulasi Diana sempurna. Dia menggunakan ketakutan dan kelas sosial untuk menjaga tiraninya tetap rahsia. Dia kata dia akan pastikan saya tak dapat kerja di mana-mana rumah di Damansarani, Isakwati. Saya ada anak encik. Saya tak boleh ambil risiko. Saya minta maaf sangat-sangat, sungguh minta maaf." Razif merasakan gelombang kasihan untuk wanita di hadapannya, mangsa lain dari pemerintahan teror istrinya. Diana telah mencipta jaringan kesunyian berdasarkan ketakutan, memerangkap semua orang yang boleh membela Makcik Salma. "Jangan risau, saya tak akan pecat awak, dan dia tak akan buat apa-apa," yakinkan Razif dengan tegas. "Ibu encik sangat baik, sangat lembut. Sentiasa tawarkan bantuan walaupun saya kata tak payah," kata Wati sambil mengeringkan air matanya. "Ibu ajar saya perkataan dalam lohat perak, dan tanya tentang anak-anak saya. Beliau orang suci, tak patut dilayan macam ni." Kesaksian Wati mengesahkan bahawa Makcik Salmah tetap wanita baik hati yang sama seperti biasanya walaupun mengalami penderaan. "Terima kasih kerana beritahu saya kebenaran, Wati.
Awak sangat berani, kata Razif sambil meletakkan tangan di bahunya sekejap. Mulai sekarang, keadaan akan berubah di rumah ini, saya janji. Wati mengangguk, kelihatan lega telah berkongsi beban itu. Walaupun ketakutan terhadap Diana masih ada di matanya. Razif keluar dari bilik Dobi dengan tekad yang baru, dipersenjatai dengan kebenaran dari mereka yang tidak bersuara. Dia berjalan melalui lorong mengetahui bahwa dia mempunyai sekutu, walaupun mereka diam dan takut. Struktur kuasa rumah akan segera berubah secara radikal, dan dia akan menjadi pemangkinnya. Ini bukan lagi hanya untuk ibunya, ini untuk keadilan asas, untuk marwah manusia yang Diana pijak setiap hari. Dia menuju ke bilik kerjanya untuk menambah kesaksian Wati ke dalam failnya menentang istrinya. Saat mencatat perincian perbualan, Razif menyadari betapa butanya dia selama ini. Perkauman dan klasisme Diana bukan satu keterlanjuran seketika. Ia adalah sebahagian integral dari wataknya. Dia telah mengabaikan komen-komen halus di masa lalu. Jenaka yang kelihatan tidak berbahaya tetapi kini masuk akal. Semuanya adalah sebahagian dari corak yang kini dilihatnya dengan kejelasan yang menyakitkan dan mutlak. Bunyi pintu utama terbuka, memberitahunya akan kepulangan Diana. Dia mendengar langkah ringannya dan suara riang menyapa udara, tidak menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Razif tetap di bilik kerjanya, menarik nafas dalam, mempersiapkan diri untuk fase berikutnya dari penyiasatannya. Masih ada kepingan kunci dari teka-teki sebelum menghadapinya secara muktamad. Malam itu, kesempatan datang secara tidak terduga saat Diana mandi selepas makan malam. Dia meninggalkan teleponnya tidak berkunci di meja sisi katil, yakin dengan keselamatannya dan ketidaktahuan suaminya. Razif, yang tidak pernah memeriksa telepon pasangannya demi menghormati privasi, merasa keadaan menuntutnya. Dengan jantung berdebar kerana pelanggaran itu, dia mengambil peranti elegan itu dan menggeser jari di skrin yang bersinar. Apa yang ditemuinya membuatnya membeku, melampaui jangkaan terburuknya tentang kejahatan Diana. Dia membuka aplikasi pesanan dan menemui sembang kumpulan dengan kawan-kawan majelis pengajiannya, berjudul Geng Sosialita. Mesej-mesej itu mendedahkan panorama mengerikan dari perkauman kasual, ejekan, dan kekejaman sehari-hari terhadap ibu mentuanya. "Beban kampung Razif nih buat aku gila hari ini," kata mesej terbaru kepada rakannya, Citra. "Satu rumah bau kicap dengan putus asa. Aku tak tahu berapa lama lagi aku boleh tahan," sambung Razif membaca. Utas perbualan lain bahkan lebih buruk dan lebih merendahkan. "Aku sumpah, nenek-nenek kampung ni macam kutu yang susah nak mati. Sekali dah masuk rumah kau tak boleh nak halau dia walau guna cara apapun." Razif merasakan darahnya mendidih di dalam uratnya. Membandingkan ibunya dengan perosak adalah tahap kebencian yang tidak dapat difahaminya. Dia mungkin fikir dia akan warisi semua. "Dasar licik," balas rakannya, Rani, dengan emoji ketawa menangis. "Ya Allah Diana, kau jahat betul, haha. Tapi serius, tak boleh ke kau masukkan dia ke rumah orang tua atau apa-apa?" tanya Citra. Jawaban Diana membuatkan kemarahan mengaburkan pandangan Razif dan tangannya menggeletar. "Sedang dalam proses, girls. Jangan risau. Aku sedang dokumentasikan kekeliruannya dan ketidakmampuannya jaga diri. Beberapa bulan lagi kemurungan dan aku akan ada cukup bukti untuk yakinkan Razif yang dia perlukan rawatan profesional," tulis Diana dengan dingin. "Aku akan dakwa dia nyanyuk atau apa-apa demi kebaikan dia sendiri, sudah tentu." Konspirasi ini jauh lebih dalam dan jahat daripada yang Razif bayangkan dalam mimpi ngeri terburuknya. Diana tidak hanya menyeksa ibunya kerana kekejaman. Dia secara sistematik membina kes undang-undang dan perubatan untuk mengusirnya. Razif mengambil tangkapan skrin semuanya dengan cepat, menghantarnya ke email pribadinya yang selamat. Wanita yang dinikahinya, yang telah dipercayakannya hati dan keluarganya, adalah monster yang penuh perhitungan. Dia telah mengatur kempen perang psikologi yang kompleks terhadap orang yang paling dia cintai di dunia. Tetapi penemuan paling menghancurkan berlaku saat membuka aplikasi nota Diana, tempat dia menyimpan senarainya. Dia menemui nota berjudul Insiden Se, yang mengandungi catatan terperinci dan palsu tentang tingkah laku ibunya. Cerita-cerita rekaan tentang kekeliruan, dugaan agresi lisan, dan tingkah laku tidak wajar disenaraikan dengan tarikh dan waktu. Isnin. Lupa di mana bilik air dan terkencing atas permaidani. Palsu, baca Razif dengan ngeri. Rabu. Jadi agresif bila aku cuba tolong dia. Menjerit-jerit dalam lohat perak dia. Semuanya bohong. Diana sedang mencipta sejarah perubatan palsu untuk mewajarkan penempatan Makcik Salmah di sebuah institusi. Dia melukis ibunya sebagai beban berbahaya kepada dirinya sendiri dan orang lain
seorang wanita tua yang kehilangan akal. Razif faham dengan kengerian yang semakin memuncak bahwa Diana telah mempersiapkan diri berbulan-bulan untuk perbualan terakhir dengannya. Dia telah mengumpulkan gudang pembohongan untuk saat Razif pasti bertanya atau meragui situasi. Lakonan yang disaksikannya semasa makan malam bukan hanya kemunafikan sosial, ia adalah sebahagian dari rancangan strategik. Diana perlu Razif melihat ibunya sebagai sukar atau bingung agar rancangannya berjaya. Tahap perancangan ini bersifat psikopat, memerlukan ketiadaan total empati dan kesedaran moral. Razif meletakkan telepon itu tepat di tempat dia menemuinya, merasa kotor kerana telah menyentuh instrumen kejahatan seperti itu. Dia mendengar air pancuran dimatikan dan cepat-cepat masuk ke katil, berpura-pura membaca buku. Fikirannya bekerja 1000 per jam, memproses pengkhianatan dan merumuskan serangan balas muktamadnya. Diana keluar dari bilik mandi berbalut tuala, tersenyum dengan kepolosan palsu yang kini membuatnya mual. "Semua baik, sayang? Awak nampak serius sangat," tanyanya sambil menyapu krim di wajahnya di depan cermin. "Cuma fikirkan kerja." "Urusan rumit," jawab Razif tanpa memandangnya, takut matanya mengkhianati kebenciannya. "Kesian awak, kerja terlalu kuat," katanya, memberinya ciuman ringan di dahi sebelum tidur. Razif menegang saat disentuh, merasa seolah-olah ular berbisa telah menyentuhnya. Malam itu dia tidur dengan musuh, mengetahui bahwa ini akan menjadi kali terakhir dia berkongsi katil dengan wanita itu. Bukti tidak dapat disangkal, dan vonis di hatinya sudah dijatuhkan. Diana harus keluar dari kehidupan mereka. Tetapi sebelum menjalankan hukuman, dia perlu bercakap dengan mangsa utama tragedi ini. Dia perlu memahami mengapa ibunya, seorang wanita yang kuat dan bijaksana, telah berdiam diri begitu lama. Perbualan itu akan menjadi kepingan terakhir sebelum letusan yang akan membersihkan rumahnya. Pagi berikutnya, Razif menunggu dengan sabar sehingga Diana pergi ke janji temu mingguannya di spa mewah. Sebaik sahaja kereta istrinya hilang di jalan masuk, dia naik tangga menuju ke bilik tetamu. Dia menemui Makcik Salmah duduk di tepi tingkap, dimandikan cahaya pagi dengan tangan tuanya yang kasar sibuk. Ibunya sedang menganyam kraf kecil dari potongan buluh berwarna-warni, satu kebiasaan dari hari-harinya sebagai guru yang tidak pernah ditinggalkannya. "Mah, boleh kita bercakap sekejap?" tanya Razif dengan suara lembut, masuk ke bilik yang berbau kemenyan. Makcik Salmah mengangkat pandangannya, dan jari-jarinya berhenti di atas anyaman yang halus. Senyuman tegang muncul di wajahnya. "Tentu saja, anakku. Duduklah. Macam mana perjalanan perniagaanmu?" "Kita belum dapat berbual dengan baik," jawabnya. Razif duduk di kerusi di sebelahnya, mengamati kedutan di wajahnya dan kesedihan di matanya. "Perjalanan baik, tapi saya nak cakap tentang Mak. Tentang bagaimana Mak betul-betul menyesuaikan diri di sini?" tanya Razif, menatapnya lekat. "Mak bahagia tak tinggal dengan kami?" "Saya nak kebenaran." Soalan itu tergantung di udara seperti senjata yang berisi, berat dan berbahaya. Mata Makcik Salmah mencerminkan campuran emosi ketakutan, kesakitan, dan kepasrahan sebelum kembali ke topengnya yang biasa. "Mak sangat bahagia, Razif. Diana baik sangat pada Mak, jaga Mak." Dia berbohong, terus menganyam dengan tangan bergetar. "Kamu ada rumah yang indah dan kehidupan yang penuh kejayaan. Mak tak boleh minta lebih." "Terima kasih banyak, nak." "Mak tak perlu berterima kasih. Ini rumah Mak juga," sela Razif sambil mencondongkan tubuh ke depan. "Kalau ada apa-apa yang salah, kalau ada sesiapa yang layan Mak dengan buruk, Mak akan beritahu saya, kan?" Tangan Makcik Salma berhenti total di pangkuannya, anyaman separuh siap. Untuk seketika, Razif fikir ibunya akan hancur, akhirnya mendedahkan kebenaran dengan air mata. Sebaliknya, ibunya tersenyum dengan senyuman sopan dan protektif yang sama yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun perjuangan dan kemiskinan. "Tak ada apa-apa, nak. Mak cuma dah tua, kadang-kadang letih dan pelupa." Diana sangat sabar dengan Mak. Pembohongan itu menyakiti Razif lebih daripada kebenaran brutal manapun boleh pada saat itu. Dia langsung mengenali polanya. Ia adalah perlindungan tanpa pamrih yang sama yang ibunya tunjukkan sepanjang masa kecilnya. Ketika tuan rumah mendiskriminasi mereka, ibunya berkata mereka sedang mencari lingkungan yang lebih baik. Ketika orang mengejek lohatnya, ibunya berkata mereka hanya bergurau. Ibunya sentiasa menapis kekejaman dunia agar dia boleh membesar tanpa kebencian dan dengan keyakinan diri. "Mak, saya tahu keadaan susah dengan Diana. Saya tahu segalanya," kata Razif, memutuskan untuk memecah kepalsuan. "Tak ada masalah. Sungguh," Makcik Salmah berkeras dengan keteguhan yang mengejutkan. "Kamu bekerja keras dan bina kehidupan yang baik. Mak tak nak jadi punca masalah dalam perkahwinan kamu yang bahagia. Diana istri yang baik untuk kamu."
Dia bantu kerjaya kamu, kalian nampak sepadan bersama, tambahnya. Disitulah letaknya intipati yang memilukan dari diamnya dan penderitaan stoisnya. Bagi Mak Cik Salmah, kesakitannya sendiri adalah harga kecil yang boleh diterima untuk dibayar demi kejayaan dan kestabilan anaknya. Ibunya telah menghabiskan 30 tahun melihat keluarga-keluarga hancur dan perkahwinan campuran gagal karena konflik budaya. Beliau bersedia menanggung segalanya penghinaan dan pengasingan untuk melindungi apa yang Razif bangun dengan begitu gigih. Kebahagiaan kamu yang paling penting untuk Mak, sambung Mak Cik Salmah. Suaranya semakin terputus-putus. Mak cuma wanita tua yang tak banyak tahun lagi tinggal. Mak adalah masa lalu, tapi kamu masih muda dan ada masa depan. Mak tak nak jadi alasan penceraian. Razif merasakan hatinya hancur, menjadi 1000 keping di hadapan besarnya cinta tanpa pamrih seperti itu. Ibunya lebih rela menderita dalam diam di dapur belakang daripada mengambil risiko menjadi ibu mentua bermasalah yang merosakkan kehidupan anaknya. Mak bukan masalah. Mak adalah keluarga saya. Mak adalah akar saya, kata Razif dengan air mata di matanya. Keluarga bermakna pengorbanan, kata Mak Cik Salmah, kembali ke anyamannya dengan determinasi filosofis. Mak berkorban di kampung supaya kamu boleh ke sini. Mak berkorban di kilang supaya kamu boleh sekolah. Sekarang Mak berkorban supaya kamu boleh jaga ketentraman kamu. Berat kata-katanya menyelubungi Razif, mendedahkan kedalaman hutang emosionalnya. Diamnya ibunya bukan kerana takut untuk dirinya sendiri, tetapi kerana cinta yang begitu mendalam hingga menafikan egonya sendiri. Ibunya lebih rela tidak kelihatan, dilayan seperti perabot tua, daripada menyebabkan keretakan dalam kebahagiaan Razif. Tetapi dengan cuba melindunginya, tanpa disedari, ibunya telah menunjukkan kebusukan yang menopang perkahwinannya. Kehidupan sempurnanya telah dibina di atas penghancuran sistematik wanita yang telah memberinya segalanya. Razif sedar bahwa menghadapi Diana bukan hanya tentang membela ibunya, tetapi tentang mendefinisikan dirinya sendiri. Dia harus memilih antara pembohongan selesa yang telah dia jalani atau kebenaran sukar tentang siapa yang dia mahu jadi. Anyaman itu terbentuk di tangan ibunya, halus, indah, dan rapuh, sama seperti ibunya. Dah siap, kata Mak Cik Salmah, menawarkan anyaman itu kepada anaknya sebagai persembahan damai. Razif mengambil anyaman itu dan menggenggam tangan ibunya, mencium jari jemari kapalan yang ditandai oleh bertahun-tahun kerja keras. Pengorbanan dah selesai, Mak. Sekarang giliran saya pula jaga Mak, janjinya dalam bisikan. Mak Cik Salmah menatapnya keliru, tidak memahami jangkauan tekad yang bersinar di mata anaknya. Badai akan segera meletus, dan Razif akan menjadi guru yang membersihkan udara. Malam itu, Razif menunggu sehingga ibunya masuk ke biliknya sebelum mencari Diana. Dia menemuinya di bilik utama, duduk di depan meja soleknya, menanggalkan barang kemas emasnya dengan ketepatan. Dia menatap cermin dengan puas, tidak menyadari bahwa dunianya akan segera runtuh. Kita perlu bercakap, kata Razif, menutup pintu di belakangnya dengan satu klik muktamad yang berbunyi seperti satu vonis. Diana menatapnya melalui cermin dengan ekspresi sedikit ingin tahu tetapi tanpa sebarang kebimbangan. Tentang apa, sayang? Awak senyap sangat sejak balik. Ada masalah di pejabat? Tanyanya dengan acuh tak acuh. Razif mengeluarkan teleponnya dan meletakkannya di atas meja solek. Tentang apa yang awak buat pada ibu saya. Tentang video, tentang message-message. Subang yang dipegang Diana membeku di tengah jalan, menuju ke kotak barang kemas baldu. Pantulannya di cermin tetap diam sepenuhnya, seperti haiwan yang merasakan bahaya yang akan datang. Saya tak tahu apa maksud awak, Razif. Awak berkelakuan pelik. Dia cuba mengalihkan dengan tawa gugup. Saya ada rakaman keselamatan, Diana. Saya ada message-message awak dari sembang kumpulan. Saya tahu semuanya, kata Razif dengan suara sedingin ais. Saya tahu awak paksa dia makan di dapur belakang. Saya tahu awak buang makanannya. Saya tahu awak panggil dia kutu. Diana berpaling perlahan untuk menatapnya, dan Razif melihat topeng istri penyayang menghilang sepenuhnya. Senyumannya lenyap, digantikan oleh pandangan dingin yang penuh perhitungan dan penghinaan. Jadi awak mengintip saya di rumah saya sendiri, katanya dengan suara monoton dan berbahaya. Bagus sangat awak langgar privasi saya macam tu. Awak menyeksa ibu saya selama 6 bulan, balas Razif, menaikkan suaranya untuk pertama kalinya. Menyeksa? Saya menetapkan batasan di rumah saya sendiri. Itulah yang saya lakukan, jerit Diana sambil berdiri. Nenek kampung tu buat hidup saya sengsara dengan bau-bauan dan tabiat peliknya. Dah 30 tahun duduk sini pun tak pandai nak adaptasi. Kekejaman dalam suaranya menghantam Razif, mengesahkan bahawa tiada penyesalan sama sekali.
Nama dia Makcik Salmah. Dia ibu saya, dan dia lebih berhak berada di sini daripada awak, kata Razif, menggeletar menahan amarah. Dia orang kampung yang tak sesuai dengan kehidupan sosial kita, Razif. Akui sajalah, serang Diana balik dengan bisa. Awak tahu tak betapa malunya bila kawan-kawan saya datang dan ada nenek kolot tu menyeret kaki di situ, bau gorengan murah. Wanita itu bekerja di kilang supaya saya boleh belikan awak rumah ni dan barang kemas ni, ingatkan Razif. Sepatutnya dia menabung untuk rumah orang tua dia sendiri, bukannya datang merosakkan hidup saya, sembur Diana. Saya tak akan biarkan rumah mewah saya jadi rumah flat kampung. Dia pergi atau saya pergi. Diana melemparkan ultimatum. Dengan keyakinan seseorang yang percaya memiliki kawalan penuh ke atas hubungan itu. Saya kata sudah tiba masanya untuk memilih, Razif. Awak boleh ada ibu awak dan sotonya, atau awak boleh ada saya dan kehidupan ini, vonisnya. Keheningan membentang di antara mereka, padat dan berat, menandakan akhir sebuah era. Razif menatapnya, melihat seorang asing yang total, kosong dari kemanusiaan dan penuh dengan prasangka dangkal. Ultimatumnya mudah. Diana, saya nak awak kemas barang dan keluar dari rumah ni malam ni juga. Ekspresi penuh kemenangan Diana lenyap, memberi jalan kepada ketidakpercayaan mutlak dan kejutan. Awak tak mungkin serius. Awak pilih dia, nenek tak berguna tu, berbanding saya, jeritnya histeris. Saya memilih yang betul, berbanding yang selesa. Saya memilih wanita yang memberi saya kehidupan berbanding yang menghancurkannya, jawab Razif dengan tegas. Keluar dari rumah saya. Awak akan menyesal, Razif. Malaysia ada undang-undang harta sepencarian. Saya akan ambil separuh dari semuanya. Ugutnya, menunjukkan cakar perundangannya. Kawan-kawan kita akan membelakangkan awak. Bila tahu awak pilih ibu awak berbanding istri awak. Biar mereka bersama awak. Saya tak mahu kawan yang berfikir macam awak, jawab Razif, membuka pintu bilik. Keluar. Diana merempuh masuk ke dalam almari pakaian, melempar baju ke dalam beg pakaian dengan marah, mengumpat dan menjerit hinaan. Bunyi laci dan penyangkut baju memenuhi rumah, membangunkan Makcik Salmah yang keluar ketakutan ke lorong. Ada apa nih? Kenapa menjerit-jerit? Tanya wanita tua itu, menggeletar. Diana keluar menyeret beg-beg pakaian berjenamanya, berhenti di depan Makcik Salmah dengan pandangan benci yang murni. Kau menang, nenek sihir. Tinggallah dengan anak kau. Kamu berdua akan berakhir sendirian dan sengsara, ludah Diana sebelum turun tangga. Ibu buat kamu hilang istri kamu. Maafkan mak, isak Makcik Salmah, cuba menghentikan Razif. Mak tak menyebabkan apa-apa. Mak mendedahkan siapa dia sebenarnya, hibur Razif, memeluknya erat. Pintu utama dihempas menutup, memeterai pemergian Diana selamanya. Keheningan tiba-tiba yang mengikuti hempasan itu terasa seperti selepas badai yang memurnikan. Razif menatap ibunya, mengharapkan melihat kehancuran, tetapi menemui kelegaan dan kilauan kebanggaan di matanya. Anakku, kamu buat perkara yang betul, bisiknya, menegakkan tubuhnya untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan tanpa rasa takut. Rumah itu terasa kosong dari perabot dan kebisingan, tetapi penuh dengan marwah yang telah lama tiada. 6 bulan kemudian, rumah mewah di Damansara Heights itu telah berubah menjadi sesuatu yang hampir tidak dikenali oleh Razif, tetapi amat dicintainya. Kesempurnaan steril majalah yang Diana tuntut telah hilang sepenuhnya. Sekarang, tempat itu mempunyai kekacauan hangat sebuah rumah yang benar-benar dihuni dan penuh dengan kehidupan nyata. Ada buku-buku di atas meja, selimut yang selesa di atas sofa, dan yang paling penting, aroma lazat terapung di udara. Dapur yang dahulunya sebuah pameran dingin peralatan yang tidak terpakai, kini penuh dengan aktiviti dan warna yang berterusan. Kuali Makcik Salmah mendesis dengan riang di atas dapur, sementara pengukus memenuhi udara dengan awan aromatik kuih pau. Meja granit mempamerkan kesan kehidupan tepung, kicap manis, dan rempah ratus. Ia adalah jejak makanan yang disediakan dengan kasih sayang tulus, bukan kerana kewajiban melayani seperti sebelumnya. Razif, makan malam dah nak siap. Pergi basuh tangan, jerit ibunya dari dapur dengan suara yang kuat dan jelas, menunjukkan keyakinan diri yang perlahan-lahan dipulihkannya selama berbulan-bulan tanpa bayangan Diana. Razif tersenyum saat meletakkan komputer ribanya di meja makan, merasakan kedamaian yang tidak boleh dibeli dengan wang. Perniagaannya bertahan dari skandal perceraian dan, malah, berkembang dengan rakan kongsi baru yang lebih selaras dengan nilai-nilainya. Beberapa klien telah menyatakan dengan perlahan kelegaan mereka bahwa dia akhirnya terbebas dari wanita yang begitu dingin dan penuh perhitungan. Keasliannya ternyata lebih berharga dalam perniagaan daripada hubungan sosial dangkal yang dibanggakan oleh bekas istrinya.
Loceng pintu berbunyi, dan Razif pergi membuka, menemui Ayu, seorang arsitek cemerlang yang baru dikenalinya. Mereka tidak mempunyai hubungan keluarga, walaupun berkongsi latar belakang yang sama, tetapi mereka berkongsi satu hubungan mendalam dan budaya yang Razif hargai. Ayu memegang sebotol teh, botol dan jus, dan mempamerkan senyuman cerah yang serta-merta menerangi hatinya. "Makcik Salmah dah sedia untuk muridnya yang paling bersemangat?" tanya Ayu dalam lohat perak yang fasih dan menawan. "Saya bawa jus yang makcik rekomenkan untuk teman itik goreng." Razif memerhatikan Ayu menyapa ibunya dengan rasa hormat dan kehangatan tulus yang memenuhi matanya dengan air mata. Ayu bertanya kepada makcik Salmah tentang sakit sendinya dan memuji siomay yang sedang menyejuk di atas dulang buluh dengan kegairahan yang nyata. Ini adalah cinta dalam bentuk murni, bukan lakonan paksa yang Diana pentaskan selama bertahun-tahun. Ia adalah rasa hormat diam dari seseorang yang melihat ibunya sebagai seorang insan yang utuh, layak mendapat segala kekaguman. Mereka makan malam di antara gelak tawa, cerita, dan bunyi sudu beradu dengan mangkuk tanpa takut mengotori atau berbau. Selepas makan malam, mereka menuju ke taman belakang di mana Makcik Salmah telah menyediakan meja rendah dengan berus, dakwat, dan kertas. 3 orang kanak-kanak dari kejiranan duduk bersila di atas bantal, menunggunya dengan wajah serius dan penuh tumpuan. Makcik Salmah telah mula mengajar kaligrafi Jawi dan seni batik kepada anak-anak jiran, menjadi sosok yang dicintai di dalam komuniti. "Ingat, hati-hati dengan tekanan," kata Makcik Salmah dalam bahasa Melayu dengan lohat peraknya, membimbing tangan-tangan kecil dengan kesabaran yang tidak terhingga. "Setiap huruf menceritakan kisah, ini bukan sekadar gambar. Yang ini bermaksud rumah. Lihat bagaimana bentuknya seperti sebuah rumah dengan keluarga di dalamnya." Razif bersandar di bingkai pintu kaca, memerhatikan ibunya dalam elemennya, berseri-seri dan berguna. Ibunya mengajar lagi, berkongsi budayanya tanpa rasa malu atau segan, memulihkan identiti yang telah dikorbankannya. Kanak-kanak itu, campuran pelbagai etnik dari kejiranan mereka yang pelbagai, mendengarkannya dengan penuh perhatian, terpesona oleh seni leluhur. Ayu menyelipkan tangannya di tangan Razif, menjalin jari jemari mereka dengan lembut saat mereka menyaksikan pemandangan itu. "Ibu awak luar biasa. Ada cahaya istimewa," bisiknya di telinga Razif. "Sentiasa begitu. Saya cuma lupa cara melihatnya untuk seketika," jawab Razif sambil meramas tangannya. Saat matahari terbenam di atas taman, mewarnai segalanya dengan cahaya keemasan dan hangat, Razif mengalami satu pencerahan. Dia sadar bahwa dengan memilih cinta berbanding prasangka, dan maruah berbanding keselesaan, dia tidak kehilangan apa-apa. Akhirnya, setelah bertahun-tahun mencari dan kejayaan yang hampa, dia telah menemui kekayaan sejati dan rumah sejatinya. Jika Anda menyukai cerita ini, kami amat berterima kasih jika Anda memberikan nilaian dari 1 hingga 10. Sokong kami dengan like dan langgan saluran kami. Kisah Benar Malaysia. Tulis di ruangan komen dari mana Anda menonton. Terima kasih atas sokongan Anda yang luar biasa dalam setiap cerita. Semoga Allah memberkati Anda dan keluarga Anda.